Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر فإن التيسير لكل عسر عليك يسر اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من قضاء رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita pada malam yang mulia ini kita panjatkan berbanyak-banyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dengan inayah kehendak Allah Taala kita dapat balik sambung kuliah kita. Mudah-mudahan masa yang sikit ada antara kita ni dapat kita manfaatkan dengan kita muzakarah sedikit daripada kandungan hadis 40 insya-Allah. Mudah-mudahan perhimpunan perjumpaan kita pada malam ini akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi pakai hadis 40 tuan-tuan. Hadis yang ke-26 hari itu sikit kita baca dah kot. 26 27. Hadis 26 kita baca dah sebahagian hadis 26 tu dan ada sikit lagi ikut muka surat 54. Betul yang tak ada? Betul? Betul juga Mina? فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين. Muka surat 54 kita baca dah sebahagian hadis yang ke-26 tu sikit lagi. Telah dirawikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka katanya telah bersabda Rasulullah SAW, pada pagi-pagi adalah atas tiap-tiap anggota manusia itu sedekah. Pada tiap-tiap hari terbit padanya matahari serta berlaku adil engkau padanya iaitu sedekah. Bahawa engkau tolong seseorang lelaki maka engkau tanggung ia di atas kenderaan atau harta bendanya yang engkau tanggung iaitu sedekah. Bahaya apa ni tuan-tuan? Jangan lupalah hadis yang ke-26 ni tajuk dia al-islah bainan nas wal adlu fihim. Kita dituntut pada agama untuk kita islah di antara manusia. Kita dituntut dalam agama, Nabi nak ajak kita melalui hadis yang ke-26 ni, dalam agama wajib kita kena mendamaikan antara orang Islam yang berkelahi. Al-islah bainan nas, kita memperdamaikan di antara dua puak yang berkelahi. Wal adlu fihim, dan kita kena berlaku adil. Masa kita nak bagi mereka islah, nak bagi jadi baik tu, kalau kita jadi orang tengah yang adil, yang tak condong ke arah mana atas dasar kepentingan peribadi tak. Mesti kita berada pada keadilan yang sewajarnya kita lakukan. Cuma hadis ni tuan-tuan, banyak lafaz-lafaz dia walaupun dia cerita tumpu nak islah antara manusia yang berkelahi antara orang Islam ni, tapi kita banyak di sini tuan-tuan lafaz dia kebanyakan disentuh bab sedekah. Dan salah satu daripada benda yang termasuk dalam sedekah ni tuan-tuan, kita orang Islam ni bila tahu ada dua saudara yang berkelahi, kita tolong perdamai mereka tu, masuk dalam bab sedekah juga tuan-tuan. Tapi tajuk hadis ni dalam syarah dia kita Al-Wafi, ulama kata tajuk dia wajib kita memperdamaikan antara dua yang berkelahi, orang Islam yang berkelahi. Wajib kita kena bagi damai. Carilah jalan ke mana pun.
Tak kira lah jiran kita ke, satu kampung kita, satu taman ke, satu negeri ke, satu negara. Orang Islam berkeli tuan-tuan, semua kita kena main peranan bagi islah balik. Dan kerja buat kita nak islah antara dua yang duk berbalah ni tuan-tuan, dia bukan sia-sia. Dalam agama dia ada value dia ada nilai dia. Islam bagi satu pahala dia. Yang mana dalam hadis ni ikut dia, hadis riwayat Abu Hurairah ni tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ni tuan-tuan, orang hadap damai orang tu tuan-tuan, dia dapat pahala sedekah. Mana dia duk kiliak sana, duk kiliak sini, heret pergi sana, heret pergi sini, duk mesyuarat, duk cari jalan tu, kerja buat dia tu semua sedekah tuan-tuan. Kita janganlah bila duk fokus sedekah ya, duk nampak tabung, nampak kutip derma, duk nampak nak suar kat orang. Kita duk nampak satu sudut, dah agama kita ni luas. Hatta kita ambil salah satu daripada perkara dalam hadis ni sekali tuan-tuan banyak-banyak ni, salah satu dia kita berdamai antara dua perkara pun dia kira sedekah. Ni kalau ada dalam surau kita, dalam taman kita, siapa yang dia ada jiwa, dia sifat, dia suka duk bagi orang bercantum balik perkara tuan-tuan, orang tu dia banyak sedekah. Dan sedekah ni pahala dia bukan kecil tuan-tuan. Sedekah ni antara satu amalan sunnah, amalan yang dikasihi oleh Nabi dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Cukup Allah Ta'ala kasih. Mana-mana hamba dia yang suka bersedekah tuan-tuan, Allah Ta'ala cukup kasih tuan-tuan. Saya kita tengok, baca dulu tuan-tuan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada pagi-pagi adalah atas tiap-tiap anggota manusia itu sedekah. Ni apa dia tuan-tuan ni? Makna dia tuan-tuan, tiap-tiap kita orang Islam ni tuan-tuan, celik-celik bangkit pagi tu tuan-tuan, sebenarnya atas tiap-tiap kita ni sepatutnya nak kata wajib tu dah, tapi dituntut sebagai tuntut yang digalakkan sangat-sangat, supaya kita ni pagi-pagi bangkit dah tuan-tuan, awal-awal hari kita bangkit ni tuan-tuan, kita dituntut dah melakukan sedekah. Dituntut tuan-tuan. Di antara dia pasal apa kita dituntut tuan-tuan? Di antara salah satu yang kita dituntut bersedekah ni adalah di atas cara kita nak bayar balik, nak bersyukur balik. Allah Ta'ala bagi dekat kita ni tuan-tuan, tiap-tiap orang kita ni ada anggota dia yang sihat. Kalau dalam setengah-setengah tobik guru tu dia kata apa tuan-tuan? Tiap-tiap orang kita ni Tuhan anugerah ada tulang sendi yang sihat. Tiap-tiap orang kita ada. Jadi bila kita ni bangkit-bangkit pagi, tulang sendi kita semua sihat elok tuan-tuan, sepatutnya, sayugianya, seeloknya, sewajarnya kita orang Islam ni tuan-tuan dituntut untuk membayar sedekah. Dituntut kita menunaikan sedekah. Supaya hak Tuhan bagi kat kita ni tuan-tuan, cara kita nak syukur, cara dia salah satu, kita sedekah. Tak kira lah nak sedekah sikit ke banyak, dituntut dengan sedekah tuan-tuan. Itu saya abang dah kat tuan-tuan. Ada setengah ulama kata tulang sendi manusia ni Allah Ta'ala bagi dekat dia, ada kata 360 tulang sendi tiap-tiap orang kita ni. Balik bilang tengok. Kita nak bilang tak boleh lah, tak moga duduk dalam belakang, nak lipat pun tak nampak. Kita kena pergi tanya no, orang-orang hak bahagian. Kalau hospital ni panggil bahagian apa, patologi ke apa, kita tanya mereka. Mereka tahu tiap-tiap kita makhluk manusia, anak Adam ni tuan-tuan, tiap-tiap seorang ni ada berapa tulang sendi. Ni hak makna sendi ni tuan-tuan, hak boleh bergerak ni tuan-tuan. Ni boleh bergerak ni tuan-tuan. Ni kita duduk ketau, duduk makan. Ni sendi kita, sendi bau kita, sendi ni, seluruh badan kita ni ada sendi. Setengah ulama kata tiap-tiap orang kita ada 360 tulang sendi. Ada satu riwayat kata tak 240 ya. Tu kilah ulama. Ada setengah kata tak 265 tulang sendi. Tu kilah antara ulama. Tapi kita duduk antara 240, 265 dengan 350 hak mana tu, 360 hak mana tuan-tuan, kita pilih hak banyak. Sebab sinilah pendapat yang pertama ni dia kata 360, kita ambil tu. Jadi kalau kita nak bayar juga sedekah tiap-tiap hari 360, pakai tak ada lah tuan-tuan. Duk boleh sehari pun RM10, RM15 ya tuan-tuan, duk cari pun RM20, RM30 ya tuan-tuan, tapi sedekah 360 mana? Tak payahlah kita nilai dengan duit.
Kalau kita nak nilai dengan duit tuan-tuan, siapa pun tak boleh buat. Dan surau ni saya ingat semua tak boleh buat tiap-tiap hari RM360. Kalau kita kira satu tulang sendi RM1, tak boleh tuan-tuan ni. Mungkin sehari boleh, sebulan sekali boleh, tapi nak tiap-tiap hari tak boleh. Sedangkan dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi kata atas tiap-tiap anggota manusia tu, tiap-tiap pagi kita celak-celak tu, dituntut kita bersedekah. Tu macam mana Ustaz nak boleh dapat 360, 265, 240 tu? Tak apa. Sedekah ni bukan kata material saja, bukan jenis benda, mata benda nampak keras macam ni tuan-tuan. Tak semestinya dengan mata benda. Ada kadang-kadang benda kita duk buat hari-hari dah tuan-tuan, rupanya kita tak sedar, rupanya benda kita duk buat tu pun dikira sedekah dah. Jadi kalau kita faham, mengaji, reti, rupanya sedekah ni leleh tuan-tuan, insya-Allah campur sikit dengan duit yang kita sedekah, campur sikit dengan benda lain kita sedekah, campur sikit, lama-lama hak 360 tu tuan-tuan dia capai. Tapi kalau kita duk fikir sedekah ni mesti duit saja, tak boleh buat. Sebab tu dalam hadis kita nanti tuan-tuan, dia buat main lah, lebih kurang 4-5 perkara Nabi nak ajak kita, kata inilah di antara amalan-amalan yang kalau kamu tiru aku buat, Nabi kata dia boleh jadi sedekah. Bila dia jadi sedekah tuan-tuan, kita kena duk buat tuan-tuan, lama-lama dia akan cukup bayaran kita yang dituntut oleh Nabi kita. Di atas tiap-tiap anggota tulang sendi yang Tuhan bagi sihat ni tuan-tuan, kita bayar sedekah tuan-tuan. Ini kita duk sihat ni tak nampaklah kehebatan tulang sendi tu, pasal boleh duk bergerak, bangkit. Cuba kita pergi tanya orang duk keras atas hospital tu tuan-tuan, tulang sendi tak boleh mengit, tanya dia nak apa tuan-tuan. Tentu dia kata nak tulang sendi hak sihat. Tadi saya pukul 6 duduk di Guang, tadi ada seorang sahabat telefon, dia kata Ustaz tak pergi pukul 6 mai sembahyang, tengok jam 20 minit tak ada lari lah. Orang Sungai Yan, orang yang besar, dia abang kata anak menakan dia mati di Kuala Lumpur, nak darah umur 22 tahun tak, 20 ke 20 tahun. Adik-adik tuan-tuan apa, dia kena satu penyakit tuan-tuan, hati dia kecut, hati kecut. Kita semua hati kecut ni duk nampak macam kita duk goreng hati jadi kecut je, nampak tu lah tuan-tuan. Tapi kaedah orang perubatan Allah alam macam mana kita hati kecut tu. Saya tanya sakit bila lagi, sakit lama dah Ustaz. Tapi doktor duk cari penderma, duk cari orang nak jual hati ni, tak ada. Duk tunggu last sekali tak ada, meninggal. Ustaz mai sembahyang kata. Sebab tu kalau kita nak tahu nikmat benda tu besar mana tuan-tuan, jangan tanya orang hadut sihat macam kita ni. Kita tak nampak, kita tak sedar rupanya kita duk boleh sembahyang, duk boleh berjalan ni. Kadang-kadang kita tak sedar rupanya ni nikmat tuan-tuan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang ada pada kita bangkit-bangkit subuh daripada nikmat ni tuan-tuan, semua tu anugerah Tuhan tuan-tuan. Terima kasih kat dia. Boleh tengok, boleh dengar, boleh mengaji, boleh berjalan, boleh sembahyang. Oh tuan-tuan, nikmat ni nak tahu tanya orang hak perlu. Tadi balik dengan isteri saya jumpa seorang sahabat lama di kawasan Guang ni juga. Kita abang jumpa dengan sekian-sekian nama Allah. Dia sebut nama, lama tak jumpa pergi mana. Dia kata dia tak jumpa pasal duk berubat mata Ustaz. Nak darah juga. Dia mata duk elok ni tuan-tuan, tiba-tiba pergi cek-cek dah duk rasa berat, duk rasa sakit, pergi cek. Doktor kata mata dia tu, dia makin hari makin menghitam. Lain kali mata tu takkan berfungsi. Doktor kata satu jalannya nak selamat dia kena cari mata orang lain. Alah, tunggu orang terbuang mata pula. Nak tahu mata macam mana nikmat, pergi tanya dia. Ni ambil mata aku bagi kat hang. Allah tuan-tuan, berguling dia teriak tuan-tuan ni. Pasal dia tahu nikmat tu benda tu tuan-tuan, pasal dia nak hilang dah sebelah ni. Kita ni pasal tak hilang, tak rasa apa. Sebab tu tulang sendi yang Tuhan bagi kat kita ni tuan-tuan, boleh bergerak, boleh buat kerja apa kita tuan-tuan. Allah, bukan dia benda nak boleh tukar dengan wang ringgit. Cara dia tuan-tuan kena ingat, bangkit-bangkit pagi tu tuan-tuan, puji Tuhan dululah. Terima kasihlah ya Allah. Doa kita tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah terima kasihlah.
Boleh duduk balik pun terima kasih banyak-banyak, ya Allah, ya Allah. Ingat kat dia tu yang tuan-tuan mai semayang jemaah, berzikir, berdoa. Cantik itu tuan-tuan. Tu salah satu tanda tuan-tuan ingat kat Tuhan. Sebab tu Nabi kata cara di antara salah satu tuan-tuan banyak sedekah. Nak sedekah macam mana? Atas masing-masing. Salah satu dia sedekah hak kita nak buat. Hak kita nak buat bagi jamu orang makan, pergi kedai warung lepas duduk makan roti canai, niat sedekah buat kat mak ayah kita, kat kita. Kalau kita nampak budak-budak duduk mengaji berjalan kat sedekah 5 kupang, buatlah macam mana pun. Hak kita mampu kita buat. Tu salah satu sumber sedekah. Hak lain sekali kita tengok. Tu salah satu tuan-tuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya Tuhan kata, kami ciptakan manusia, makhluk manusia ni tuan-tuan, secantik-cantik kejadian. Hampa tak usah cari hak lain lah. Lepas tu kalau aku bagi ke hampa hak paling baik ciptaan aku, hampa duk lawan aku juga, tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan kita Tuhan buat. Ni nak masuk korban. Orang kita sebut korban. Masuk korban tuan-tuan. Salah satu kita nak syukur balik Tuhan bagi kita tuan-tuan, nikmat banyak tuan-tuan. Melalui cara kita sambut korban dengan kita berkorban tuan-tuan. Apa salah sikit sangat nikmat Tuhan bagi banyak kat kita tuan-tuan, kita nak bilang pun tak nak bilang tuan-tuan. Sampai musim raya tuan-tuan, Nabi suruh kita buat benda dekat dengan Tuhan. Buatlah tuan-tuan. Batu ulama-ulama fikih Syafi'i tuan-tuan, bila sebut bab korban dia kata apa tuan-tuan? Ditakrifkan, didefinisikan makna udhiyah ni tuan-tuan dengan makna ma yuzbahu minan ni'ami taqarruban ila Allah Ta'ala fi yaumil 'aidi wa ayyamit tasyrik. Tu makna sembelihan korban. Apa makna sembelihan korban tuan-tuan? Tiap-tiap binatang yang kita sembelih daripada jenis binatang-binatang yang banyak nikmat. Binatang yang jenis binatang kita pelihara, hak kita bela sihat tu tuan-tuan. Sama ada unta ke, lembu ke, kebau ke, kambing bek ke, kambing kacang ke, kambing biri ke, kami tak kira. Jenis binatang hak banyak nikmat tu hak ulama susun tu tuan-tuan. Sembelih tu tuan-tuan, pasal apa kita sembelih hari raya tuan-tuan? Hari raya dan 3 hari tasyrik. Hari 10, hari 11, hari 12, hari 13. Hari 10 tu hari Yaumun Nahri, hari raya. Hari tasyrik tu hari 13, hari 11, 12, 13 Zulhijjah. 4 hari tu kita sembelih tuan-tuan. Sembelih binatang-binatang tu semua pasal apa tuan-tuan? Taqarruban ila Allah Ta'ala. Niat kita buat tu nak dekat diri dengan Tuhan. Jadi salah satu dia tuan-tuan, nikmat Tuhan bagi banyak, Tuhan test banyak bagi ni tuan-tuan. Cara dia masuk raya ni pakat-pakat buat korban. Mana nak buat korban? Saya cerita dah bulan sudah, jangan lupa lah. Cukup syarat 5 tu. Islamnya kita, akilnya kita, wa Islam kita, orang yang berakalnya kita, orang yang balighnya kita, orang yang merdekanya kita, dan orang yang mampu, ada kemampuan lebih daripada asas keperluan hidup kita. Ada lebihan daripada keperluan asas hidup kita selama 4 hari itu. Ada lebihan. Lebihan malam raya, lebihan hari raya, lebihan hari 3 hari tasyrik. Mana ada lebih? Mana belanja kita, makan minum lepas lebih, pakai kita pun lebih, tempat tinggal kita pun cukup. Kalau lebih tu tuan-tuan, kita kena buat. Ni kata nak syukur Tuhan nikmat. Duk mai tiap-tiap tahun korban, kita tak rasa feeling apa tuan-tuan. Ada tempat saya tuan-tuan, tengok orang tu kalau cerita kat tuan-tuan, tengok lekeh tuan-tuan. Tapi tiap-tiap tahun buat korban. Saya duk tengok dah, lepas tu kita rasa dia buat. Bukan ada gaji, duit apa pun tak ada, buat tiap-tiap tahun. Kita ada gaji, ada pendapatan, tak buat, malu kat dia. Tak malu kat Allah, malu kat dia dulu. Dengan susahnya, tapi bila tanya dia pasal apa buat, dia abang sepatah Ustaz. Korban Ustaz duk cerita, saya tak boleh buat, nak buat juga, nak kisah buat. Kalau saya tak mampu buat tiap-tiap seorang anak beranak saya Ustaz, saya nak ambil atas nama sunat kifayah. Buat seorang, habis hak bawah saya tu terlepas tanggungjawab. Tapi kalau tahun depan saya tak buat dah, saya bagi kat isteri saya pula Ustaz ni. Ambil atas nama sunat kifayah. Walaupun hukum masih dia tuan-tuan, hukum dia sunat muakkad atas tiap-tiap seorang.
Tapi kalau tiap-tiap seorang kita tak boleh buat anak-anak kita tuan-tuan, kita ambil seorang untuk pukul rata bagi kena semua keluarga. Itu dia panggil sebagai sunnatul kifayah, sunat kifayah tuan-tuan. Sunat dia melepaskan hak lain tuan-tuan. Karena kalau kita 6-7 beradik, 6-7 beranak, buat ayah, anak-anak dengan isteri lepas. Terlepas kita buat isteri pula, hak kita lepas, anak-anak kita lepas. Balik dulu kita buat anak pula lepas. Tapi seloknya hak wali ni jangan tinggal lah. Hak wali ni hak cukup 5 syarat tu jangan tinggal lah. Hak anak-anak tuan-tuan kalau hak tak balik terus ada kisah lagi lah. Jangan duk ligat anak-anak kita baru beranak 2 bulan nak buat dah. Anak baru 1 tahun nak buat dah, umur 5 tahun. Tak payah tuan-tuan, dia tak tuntut lagi. Ustaz kalau gitu dah saya buat dah terlepas. Dah, saya dah abang dah kat tuan-tuan. Hukum buat korban udhiyah ni tuan-tuan, dia dituntut tiap-tiap tahun. Bukan tahun 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, tak, tiap-tiap tahun. Terlepas tuan-tuan mampu buat, tahun ni mampu tak buat, tahun lepas mampu tak buat, jangan tinggal korban. Tak apa, saya kita cerita panjang korban. Nak habis hadis dulu sikit tuan-tuan, tengok. Jadi Nabi kata kat kita, salah satu kita nak syukur nikmat Tuhan bagi anggota sendi yang sihat, sedekah banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak tuan-tuan. Pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari serta berlaku adil engkau padanya, iaitu sedekah. Tiap-tiap hari kita celik-celik atas dunia ni tuan-tuan. Celik-celik tiap-tiap hari atas dunia ni tuan-tuan, kita hidup lagi. Lepas tu pula dalam hidup Tuhan bagi kita nikmat hidup ni tuan-tuan, kita boleh mendamaikan antara 2 orang berbalah. Itu juga sedekah tuan-tuan. Dia terjemah tu tuan-tuan nampak macam cerita ba'adil saja, bukan adil. Makna situ tuan-tuan, tuan-tuan tulis sikit lah senang, gobek sikit dalam tu. Serta berlaku adil tu tulis sikit. Yakni serta engkau memperbaiki. Serta berlaku adil tulis sikit. Yakni serta engkau memperbaiki di antara 2 orang yang berbalah. Yakni serta engkau memperbaiki di antara 2 orang yang berbalah. Makna dia tuan-tuan, di antara perkara yang boleh juga kita nak kategorikan masuk dalam sedekah tuan-tuan, apabila seorang Islam dia tahu ada 2 kawan dia berbalah tuan-tuan, dia jadi orang tengah, dia bagi selesai tuan-tuan. Cari jalan, jangan cari jalan bagi jadi belaga lagi. Itu golok mata sundai tuan-tuan. Ada jadi pelaga orang tu golok mata sundai. Itu haram tuan-tuan, berdosa. Tak boleh tuan-tuan. Duk pelaga orang, duk penjatuh orang, duk cari jalan bagi orang bermusuh. Itu golok mata sundai, itu celaka dalam agama tuan-tuan. Tak boleh. Haram hukum dia. Orang macam tu tuan-tuan tak boleh kita nak buat kawan, tak boleh. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu wa kunu ma'as sadiqin, hai orang beriman, hendaklah kamu jadikan diri kamu berada di kalangan orang yang benar-benar, orang yang baik-baik, orang yang beriman dengan Quran dan hadis tuan-tuan. Kalau kita mengaji hadis, mengaji Quran, beriman dengan janji Tuhan tuan-tuan, kita takkan duk pelaga orang. Di rumah taman saya tak tahulah, duk pondok tempat saya duduk tu lah, suka berkelahi, mengaji siang malam, khatam kitab tiap-tiap tahun 2-3 buah, duk berkelahi apa tu. Hang kata kat aku, hang pelaga aku. Oh, jangan macam tu tuan-tuan, tak boleh. Kita kena cari jalan, kita nak islah orang. Cari ya, buat kisah tuan-tuan. Bahawa engkau tolong seorang laki-laki, maka engkau tanggung ia di atas kenderaan atau harta bendanya yang engkau tanggung, itu sedekah. Tuan-tuan, hak ni sama juga tuan-tuan ni. Seorang laki-laki dia tolong saudara dia yang lain-lain tuan-tuan, tolong ketika dia memerlukan bantuan, tak kira lah tanggung dia ke, naik atas kita ke, tanggung atas kenderaan kita ke, bawa dia ke, tolong macam mana tuan-tuan, sama tadi saya cerita kat tuan-tuan. Kalau niat dia pergi ke Syria tuan-tuan, pergi ke Iraq, pergi ke mana dunia Islam tuan-tuan yang ditindas, dia niat pergi nak tolong sahabat seagama dia tuan-tuan, ni sedekah tuan-tuan. Sedekah tuan-tuan. Tuan-tuan duk tolong jiran, anak tak ada tuan, anak kerja Kuala Lumpur, kerja Melaka, tinggal jiran, 2 beranak laki bini tuan-tuan. Allah, laki tu berat, bini tak larat angkat, jiran tu mai tolong angkat.
Kita duk tolong angkat niat kita kerana Allah, tuan-tuan. Itu sedekah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan duk jalan, mai belum naik motor saya, naik kereta saya lah, tapi sembahyang. Nak berjalan pergi market, mai naik saya. Kita duk tolong orang tu, tuan-tuan, itu juga sedekah. Apa salah nak tolong? Tak ada payah, tuan-tuan. Sikit sangat kerja buat kita, tuan-tuan. Kalau niat kita nak tolong kerana Allah Ta'ala, jadi, tuan-tuan. Sebab tu bila orang tanya dia, Ustaz duk tepi Arifin ni, tuan-tuan, dia jawab mudah ya. Pasal apa Ustaz pergi sana? Nak tolong orang yang ada zalimi. Habis hak tu. Hak tu pun dia kilas, kita tak boleh jawab dah, tuan-tuan. Kita pun duk fikir rumah pernah duk fikir macam dia. Kita pun tak boleh fikir macam dia, tuan-tuan. Kita duk fikir, kalau aku pergi, bini aku dah tak kerja. Anak aku kecil-kecil lagi. Payah. Kita fikir tu. Nak pergi macam mana? Tambang lagi. Macam mana aku nak pergi cari ni? Ni dah, dia fikir dah niat nak tolong orang yang kena zalim. Cukup dah tu, tuan-tuan. Jawapan yang cukup. Bagi agama cukup betul lah, tuan-tuan. Habis. Perkataan yang baik itu juga sedekah. Kita cakap baik, tuan-tuan. Cakap elok. Baca Quran. Bersembang elok-elok. Nasihat. Kita duk bagi tazkirah. Kita duk mengajar. Itu juga sedekah, tuan-tuan. Nak bagi duit kat tuan-tuan hari ni tak ada, tuan-tuan. Sedekah. Sampaikan, tuan-tuan. Tuan-tuan duk cakap sama kawan-kawan, cakap elok, sedekah. Ni cakap. Dah, dengarlah, tak patut cakap lah benda-benda macam tu. Tak payah cakap, tuan-tuan. Lok-lak. Cakap benda-benda yang tak patut, tak payahlah, tuan-tuan. Dengan akhlak kita nak cakap, tak payah. Cakap benda yang baik, tuan-tuan. Lidah yang baik ni dia cakap benda yang baik. Dan selama lidah kita bercakap baik, tuan-tuan, dia tak pernah menyakitkan kita. Lidah ni kalau kita tak jaga dia, kita tak kontrol dia, bila dia bercakap, tuan-tuan, kalau dia bercakap benda tak elok, dia mudarat kita balik, tuan-tuan. Banyak orang yang gugur atas bumi ni, tuan-tuan, dengan sebab lidah yang tak baik. Oleh itu mari kita bercakap baik. Al-kalimatut thayyibatu sadaqatun. Cakap baik itu lebih baik, tuan-tuan. Itu sebagai sedekah kita. Habis. Tiap-tiap engkau langkah kepada tempat sembahyang itu juga adalah sedekah, tuan-tuan. Kita duk langkah mai ke masjid, tuan-tuan. Ni duk mai, tuan-tuan duk mai surau, duk mai masjid nak mai sembahyang. Tiap selangkah tu sedekah. Orang tak pernah bilang apa langkah mai. Bilang apa Ustaz naik motor, tahu. Tapi dalam hadis Nabi itu, Nabi abang jalan. A'zamun nasu ajran ab'aduhum mamshan. Yang paling tinggi nilai pahala di sisi Allah Ta'ala, di kalangan manusia banyak-banyak, yang paling tinggi nilai pahala dia, tuan-tuan, adalah mereka yang paling jauh berjalan kaki mai ke rumah Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan duduk dalam taman ni, saya ingat kalau boleh jalan-jalan. Kalau tuan-tuan rasa nak mai sampai mengoh, penat, nak tak kebek pun tak larat, nak duduk tak larat, tuan-tuan naik kenderaan. Lagi jauh kita mai daripada tempat tinggal kita ke rumah Allah, niat kita nak mai semayang, nak mai buat ibadat, tuan-tuan, hak paling jauh itulah yang paling baik, tuan-tuan. Satu langkah sedekah. Mai hari-hari banyak, tuan-tuan. Kalau tak pernah tinggal semayang 5 waktu jemaah, tuan-tuan, banyak mana dah. Hak mai semayang lah, tak mai semayang tak dapat lah, tuan-tuan. Hak mai semayang. Macam saya, tuan-tuan, pergi rumah kembang surau macam tu, tuan-tuan. Rumah duk itu. Cik Imam batuk pun dengar kat tu kan. Kalau Cik Imam nak baca, kita tak naik sembahyang, buka tingkat sembahyang pula tu boleh, kan. Rugi. Dapat orang tua umur 70-80 main pada hujung pondok berjalan. Kata hebat. Habis seperti yang Pak Long kata, maklum hebat lah, kata. Sedekah, tuan-tuan. Pandai-pandai lah, tuan-tuan nak berjalan kaki kan, tuan-tuan nak kenderaan atas kita lah. Niat kita bagi elok, itu juga sedekah, tuan-tuan. Dan engkau buangkan kotoran daripada jalan, itu juga sedekah. Hak ni orang panggil apa, tuan-tuan? Hak ni selekeh-lekeh iman. Adalah imatatul azza' 'anil tariq. Iman ada 70 cabang lebih. Yang paling lekeh dia, tuan-tuan, buang benda-benda yang mudarat pada jalan. Itu juga sedekah. Tuan-tuan nak main jalan celah, nak main ke surau, nak main mana-mana, tuan-tuan jalan, tengok ada duri, ada kayu, ada sampah, buang, tuan-tuan. Tambah hak jalan awam pula, tuan-tuan. Oh, lagi-lagi lah, tuan-tuan. Jalan-jalan pagi kita nak pergi kerja, tengok pokok tumbang. Kita orang pertama singgah dulu, tuan-tuan. Tak apa saya kalau lewat bagi tahu kat bos, saya berhenti tadi bos, tolong sah. Pokok tu dia selang jalan bos. Kalau saya tak tunggu, takut kereta kamu tu main bang bagi mudarat habis. Kita orang pertama yang buang jalan, tuan-tuan.
Ada benda-benda lopok apa tuan-tuan, ada saya jumpa dalam masyarakat, ada orang jenis tu tuan-tuan. Dia tengok jalan berlubang apa, dia beli tanah, ada rumah dia tu. Dia pergi tampung seorang-seorang dia, orang tua lah, buat 70. Dia buh lagu ni kecil-kecil tu, dia naik motor jalan ke kampung. Dia tuan, dia pergi tuan, kata hebat sungguh. Walaupun amalan tu kita tengok daripada sudut nilai dia, betul lah dia benda hebat, tapi orang tak nampak kata tu bernilai. Kadang depan mata kita dalam kampung kita lah, berkira lah, ya Allah, lubang tu berapa orang dah terbah duk biar tu. Bukan kerja aku, kerja lepah semua tu. Kita kerja tu tuan-tuan. Buanglah benda-benda yang menyakit di jalan tuan-tuan, kita buang. Jangan bagi ada tuan-tuan. Ataupun kita tengok di jalan tuan-tuan mudarat orang, kita kena bagi hilang tuan-tuan. Dalam kampung kita kadang-kadang budak-budak duk merempit ke, duk buat benda-benda yang boleh memudaratkan orang di jalan tuan-tuan. Kita kena hilang sekarang. Fikirlah macam mana nak bagi hilang benda tu tuan-tuan. Itu masuk dalam perkara iman tuan-tuan. Habis. Hadis ini dirawikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih tuan-tuan, hadis Bukhari dan juga hadis Imam Muslim tuan-tuan. Habis. Keterangannya katanya Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sedikit saya nak ambil sikit bab korban tuan-tuan. Tuan-tuan, korban kita makin dekat dah tuan-tuan. Saya ingat lebih kurang dalam 2 minggu lagi lah. Bagi siapa-siapa yang buat korban tuan-tuan tahun ni, kalau ikut dalam hadis Nabi SAW tuan-tuan, bila orang buat korban tu tuan-tuan, daging dia kita pecah kepada 3 bahagian. Dan kalau boleh lah tuan-tuan, seafdal-afdalnya korban yang kita buat tuan-tuan, kita ambil sikit ya tuan-tuan. Ambil tu tuan-tuan litabarruk. Korban contoh kita buat lah, contohlah kita buat tempat kita, mereka bagi 7 kilo. Contohlah, masuk tulang, masuk apa 7-8 kilo itu. Tuan-tuan ambil tu tuan-tuan, setengah ulama kata yang paling baik, ambil sesuap ya tuan-tuan. Yang lebih tu kita namakan dia sebagai udhiyah. Korban semua tuan-tuan bagi. Jangan tuan-tuan buat nama korban tuan-tuan macam tuan-tuan pergi market juga. Pergi bagi 70 kat dia, tu dia balik sekandak. Bagi 200 tu dia sekandak balik. Korban bukan macam tu tuan-tuan. Korban ni kita kena buat keluar, bagi tuan-tuan. Walaupun ulama fiqh buat kat kita suruh bagi 1/3 atas nama korban, 1/3 untuk anak beranak makan, 1/3 lagi kot kita nak bagi hadiah ke, hebah ke, kita bagi. Tapi hak tu tuan-tuan, orang panggil hak tu, kalau kita orang panggil apa, banyak ke, kita buat sekok ke, kita buat terlampau banyak, tak apa. Tapi kalau kita buat tu tuan-tuan, setiap tahun lah kita nak buat, tak salah. Bulan lepas makan lagi, minggu lepas makan, bagilah tuan-tuan. Cari dalam taman ni, orang taman pun orang susah banyak bagi tuan-tuan. Ambil sikit lah. Dalam sikit daging kita nak makan tu tuan-tuan, sekurang-kurang tuan-tuan, bagi ada hati sama tuan-tuan. Daging dengan hati. Korban ni tuan-tuan, bila nak bagi ke orang, jangan bagi hak masak, bagi hak mentah-mentah. Panggil dia bagi tuan-tuan, bagi hak elok sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai darjat kebajikan, pahala baik itu tuan-tuan, kecuali kita bila kita nak belanja perkara yang kita kasih. Bagi hak elok. Jangan nak bagi hak ada orang ada apa, jangan bagi hak elok. Hak kita ambil orang tak apa tuan-tuan. Hanya untuk udhiyah tuan-tuan. Untuk udhiyah ya. Hak lain-lain tuan-tuan buat masa ni. Udhiyah 4 hari ya tuan-tuan. Sebab tu tahun ni kalau tak salah saya lah, Cikgu Mi cuti kita apa hari? Tak salah saya sampai hari Isnin saja. Hari Selasa tu buka sekolah dah rasa. Kalau hari Selasa buka sekolah tuan-tuan, hari Selasa tu hari kita raya tahun ni, kalau tak salah saya hari Ahad kot. Ahad Isnin. Ahad. Hari Ahad tu orang panggil Yaumun Nahri, hari raya tuan-tuan, hari sembelih. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka semayanglah oleh kamu kerana Tuhan kamu, wanhar, dan sembelihlah kamu akan binatang korban. Mana lepas semayang raya baru sembelih, jangan lepas sembelih dulu semayang raya. Lepas semayang raya baru sembelih tuan-tuan. Jadi kalau hari Nahar tu jatuh hari Senin, hari 11 hari Selasa, hari 12 hari Rabu, hari 13 Tasyrik hari Khamis. Kalau kita cuti tuan-tuan 2 hari tuan-tuan, sebab tu segala-segala orang dia tak buat korban dah. Bukan kata dia tak hadir, buat korban pun tak dah, hadir pun tak dah. Dia hilang dah syariat tuan-tuan. Dalam sebuah kitab karangan bagi Profesor Dr. Muhammad Wahbah Zuhairi, dia kata tuan-tuan, korban udhiyah kita ni tuan-tuan, bukan setakat dia sebagai
satu ibadat sunat muakkad tuan-tuan, tapi dia juga sebagai syiar. Dia pelambangan Islam, dia ketandaan Islam. Hak Tuhan kata dalam Quran tu, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesar memuliakan syiar Allah, itu tanda di hati dia ada sifat takwa tuan-tuan. Tiba-tiba kita tak cuti tuan-tuan, sayanglah. Ulama-ulama bercakap lah sama habaq. Habaq kat mimpi kita kalau boleh 4 hari ni kena bagi cuti lah tuan-tuan. Nilai dia besar tuan-tuan. Nabi marah kat Fatimah, ya Fatimah qumi fashhadiha fa innahu yughfaru laka bi awwal qitratin min damiha. Nabi kata, wahai Fatimah, turun daripada rumah, keluar daripada rumah, mai tengok hadir di tempat orang sembelih. Sebab sekali lagi bila sembelih, awal darah nak tumpah ke bumi ni, itulah awal diampunkan dosa kamu, wahai Fatimah. Ni kita duk kerja, kelang lah kerja, duk lah kerja ni. Tak main dah tempat korban. Ada setengah tu main ustaz. Di 500 ustaz. Saya wakil siap-siap kat ustaz. Saya wakil kat ustaz siap-siap. Ada wakil beli daging, wakil beli lembu, wakil buat korban, wakil sedekah. Tu tak main ke? Tak ada main ustaz. Kalau kerja tak dapat cuti. Kalau itu adab tuan-tuan tak kena. Adab kita kena turun main tempat korban tuan-tuan. Tengok tuan-tuan ibadat tu. Dia syiar kita. Bau kita rasa tu dia Nabi Allah Ibrahim, patutlah dia korban yang paling besar, jadi syiar sampai kita hari ni. Sebab apa? Tu dia nak sembelih tuan-tuan. Nabi tuan-tuan sembelih kibas tuan-tuan. Nabi sendiri tindih paha kibas. Nabi buat 2 ekor kibas merah berwarna elok bulat tuan-tuan. Nabi sendiri tindih tuan-tuan ni. Naik tindih sembelih tuan-tuan. Nabi sendiri. Ni kita dah lah sembelih pun buat korban pun tak, mai pun tak lah. Tu dia hai tuan-tuan. Bagilah cuti abang, supaya orang-orang yang ada kuasa cuti raya haji ni bagilah panjang. Sekurang-kurang 4 hari tu cuti tuan-tuan. Ada juga setengah-setengah sahabat dia kata, ustaz, tempat saya tak cuti ustaz, dia kerja tapi kami buat korban. Tu cantik. Hak tu kira pemimpin tempat tu dia faham. Okey ya. Setengah sekolah tuan-tuan ada juga. Dia sekolah tapi dia buat ibadat korban. Tu cantik. Bagi anak-anak tengok tuan-tuan. Bagi mereka tengok, ustaz tengok darah. Tak apa Hak tu tuntutan. Nak buat macam mana? Bukan penyiksaan. Ada setengah-setengah duk kata seksa lah bagi nampak. Tak. Tu hak agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagi hampa agama hampa, hak agama kami minta maaf. Tu syiar kami. Dan kita buat tuan-tuan. Dan kalau boleh tuan-tuan, keluarga-keluarga kita tuan-tuan, kita ajak mai tempat korban berada sekali tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah korban yang kita akan masuk pada tahun ni tuan-tuan, korban kita yang tak akad, kita buatlah bagi puan supaya tahun nak ramai ni dia ada, dia tak ada, tak ada tuan-tuan. Tu contoh dia tuan-tuan. Boleh tuan-tuan tak? Jadi kemudahan apa yang saya kongsi pada malam ni tuan-tuan sikit sebanyak dapat bagi kita pengetahuan tentang hadis yang kita baca tentang syahid tadi dan juga tentang korban kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan kita korban tuan-tuan kalau nak tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa lisanan dhakiran wa lilan qayyiman wa 'amalan salihan taqabbala. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'amma. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.